Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji yang saya kasihi sekalian, bertemu lagi kita pada hari ini. Hari ini untuk makluman adalah kapsul terakhir yang kami sediakan. InsyaAllah pada hari ini saya nak berkongsi sedikit nasihat untuk diri sendiri dan kita semua. Memandangkan kita dah berada pada penghujung Ramadan. Kita dah berada pada penghujung Ramadan. Soalan yang pertama, sudah pastinya dalam setiap apa gerak-gerik kita, langkah kerja kita akan menilai dari sudut kualiti ataupun kuantiti ibadah kita. Peringatan untuk diri sendiri dan kita semua sesuai dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam satu potongan hadis yang cukup baik untuk kita ambil peringatan. Yang mana hadis ini dialog di antara Jibril alaihi salam dengan junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, dialog di antara insan yang mulia, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan makhluk yang mulia iaitu Jibril alaihi salam. Sudah pastinya dialog ini adalah dialog yang mulia. Kalau kita lihat di muka bumi ini, dialog di antara pemimpin tertinggi negara dengan pemimpin agung, sudah pasti dialog itu dialog yang mulia, yang tersimpan megah indah. Ini apatah lagi dialog di antara Jibril alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang kita sedia maklum dan kita pun tahu dialog ni, iaitu ketika mana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Jibril alaihi salam mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa. Ini yang kita ambil peringatan. Dan mudah-mudahan peringatan ini menjadi satu muhasabah dalam diri kita, beradaan kita pada akhir Ramadan ini. Yang pertama, Jibril mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rugi, celaka mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berselawat ke atasnya. Nabi jawab amin. Tuan-tuan, puan-puan, yang mendoakan adalah Jibril, makhluk yang mulia. Diaminkan pula oleh insan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak makbul lagi ke doa tu? Sudah pasti makbul, tuan-tuan. Jibril kata, sesiapa yang mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tidak berselawat ke atas Nabi, orang ni orang yang hilang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita nak muhasabah diri kita. Bagaimana kelatahan kita, melatah kita bila kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni adalah tindakan luar kawan. Dan tindakan luar kawan ni perlu datang daripada tindakan yang kita sedar. Kita sedar kita lakukan. Sebab itu ada para masyayikh berkongsi kepada kita yang digelarkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Antaranya dia menghidupkan sunnah. Dan antara sunnah yang dihidupkan ialah mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berselawat ke atasnya. Kita bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, Jibril alaihissalam mendoakan dan Nabi SAW mengaminkan yang kedua. Rugi, celaka bagi orang yang sempat berada dalam bulan Ramadan, bertemu dengan Ramadan tapi tak memperolehi keampunan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Sekarang kita berada di penghujung Ramadan. Kita berada di penghujung Ramadan. Cuba kita muhasabah diri kita. Adakah dengan apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan, tingkah laku yang kita laksanakan, tutur kata, cakap buat yang kita laksanakan mengundang keampunan Allah Subhanahu wa taala atau mengundang murka Allah? Atau mengundang murka Allah? Kita muhasabah diri. Tak perlu kita melihat orang lain. Dan doa tersebut Nabi sekali lagi mengaminkan makbulnya doa tersebut.
Oleh sebab itu, kita berada dalam bulan Ramadan, penghujung Ramadan, mohonlah banyak-banyak. Ada masa 2-3 hari lagi ni, kita nak berada dalam bulan Ramadan. Banyakkan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu Ramadan akan datang kita bertemu lagi atau tidak. Tidak ada guarantee letter yang kita terima. Tidak ada surat jaminan yang kita terima Ramadan tahun depan kita nak bertemu lagi. Allah. Namun kita sebagai hamba, kita ingin rindui Ramadan akan datang dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di kesempatan ada ini mohonlah banyak kemaafan. Doa yang ketiga yang dipohon oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rugi, celaka bagi orang yang sempat hidup bersama dengan kedua ibu ayahnya namun tak memperolehi rahmat Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, bila kita melihat kepada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan untuk kita hubungan kita dengan ibu ayah ni, Allah menggunakan dengan perkataan wabil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bagi tahu ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah suruh kita taat pada Allah, taat pada Rasul. Namun dalam ibu ayah Allah tak guna perkataan taat. Allah menggunakan perkataan wabil walidaini ihsana. Banyak dalam Al-Quran. Apa maksud? Taat pada Allah, taat pada Rasul, maksudnya apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang jangan buat. Itu taat. Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi larang jangan buat. Namun dalam kita hubungan dengan ibu ayah, bukan disuruh taat, disuruh kita buat baik. Lebih daripada itu. Buat baik ini maknanya lebih daripada buat baik. Kita sekarang ni, mereka-mereka yang ada mak ayah, bagaimana hubungan kita? Tutur kata kita, bicara kita. Kita lihat ulama salafus salih, yang saya ingat ada satu syekh daripada Mesir, syekh yang masyhur, syekh yang hebat. Syekh ini satu ketika bila mana dia dalam sesi majlis ilmu dia yang dihadiri oleh ribuan anak muridnya, mula bicara dia nak baca hadis, orang dah tunggu semua ni, dia keluar sekejap. Orang tunggu lama. Satu masa yang lama dia datang balik. Bila dia datang balik, dilihat tangan baju syekh tu basah. Lalu ditanya anak murid kepada syekh, "Syekh, tadi syekh pergi mana? Kita orang tunggu dia." Masa aku nak mula bicara baca kitab hadis ini, aku lihat ibu aku tengah panggil. Dan aku pergi menjumpai ibu aku, dan ibu aku minta aku potong ayam sekejap. Potong ayam. Tuan-tuan, ni majlis yang ribuan ada di hadapan dia, ibu dia panggil untuk potong ayam. Bukan suruh buat benda-benda lain, kita rasa potong ayam saja. Tapi nak cakapnya buat baik kepada ibu ayah ni, sehingga begitu sekali masyayikh ini. Dan bila mana dilihat masyayikh ini, anak muridnya begitu ribuan, dan dia mendapat habuan daripada pemerintah pada waktu itu dengan 30 dirham. 30 dirham. 30 dinar, sorry. 30 dinar. Dinar dengan dirham, dinar lagi mahal kan? Dinar. 30 dinar pada waktu kini, berapa? Dan bila mana ditanya kepada anak murid, "Syekh, macam mana Syekh berada dalam keadaan sebegini, rezeki melimpah ruah?" Dia kata, "Wabil walidaini ihsana." Buat baik kepada ibu ayah. Kita diuji, kita akan diuji. Mungkin ada di antara kita ibu ayahnya masih lagi muda, tak terasa sangat. Tapi yang klimaksnya diuji dengan ibu ayah yang dalam keadaan tidak sempurna, dalam keadaan kekurangan kesihatan, dalam kekurangan segala-galanya. Maka di waktu itu kita diuji. Jom kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kekuatan untuk berbuat baik kepada ibu ayah kita, walau di mana saja, walau waktu apapun, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom, 3 doa yang disampaikan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi SAW, sudah pasti confirm doa ini makbul. Maka kita rebut peluang. 3 doa ini kita berada sekarang. Yang pertama, selawat. Jangan ada masa, jangan ada timing untuk kita berkira untuk berselawat. Dengar saja terus. Yang kedua, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan,
rebutlah peluang untuk kita memperolehi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah yang selayaknya. Dan yang ketiga, bagi mereka yang masih ada ibu ayah, santunilah, buat baiklah. Wabil walidaini ihsana, buat baik kepada ibu ayah lah di waktu mereka ada ini. Rebut peluang sebaik mungkin. Bagi mereka yang sudah tiada ibu ayahnya, maka berbuatlah baiklah kepada rakan-rakan dan sahabat ibu ayah kita yang kita kenali semasa hidup mereka. Buat baik, kerana Nabi pun bagi tahu orang yang buat baik kepada rakan-rakan sahabat ibu ayah, mereka juga sama membuat baik kepada ibu ayah mereka. Jom kita rebut peluang sebanyak mungkin. Akhir Ramadan ini kita buatlah sebaik mungkin manfaat yang ada yang mampu kita buat. Mudah-mudahan dengan apa kebaikan yang kita buat itu, kita memperolehi keampunan yang mana yang diinginkan oleh semua orang di dalam bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya memohon maaf, kapsul ini adalah kapsul yang terakhir yang mampu kami sediakan. Sudah pasti selama sebulan kami menyediakan juadah kapsul ini, banyak kekurangan daripada pihak kami. Kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang tuan-tuan dan puan-puan berikan sepanjang kami menyantuni ataupun menyediakan juadah sedikit kapsul Ramadan ini. Sekadar itu dulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu Taala menerima segala amalan kita, insya-Allah. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kata Jawa, laputin ngapura ku singa kaya-kaya.